Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidad du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Muka surat 80 ni. Kita masih lagi tajuk qada qada. Agaknya rasa sikit lagi nak habis dah. Lepas ni kita masuk perbincangan dia arash dan kursi pula. Rasa dalam 88 dah. 88 ada arash dan kursi. Panjang ni cerita qada qada ni. Bulan-bulan dah. Bicara qada qada. Sambung dah. Atas sekali ya saja 80 ni tu atas sekali. Terjemuh. Tu makna terjemuh daripada kalam ataupun kata-kata pengarang asal dalam bahasa Arab. Bila dia terjemuh tu dan demikian itu daripada simpulan iman. Jadi semua dia royak tu ialah kesimpulannya. Iman tu gapo dia dan daripada segala usul pengenalan. Dan mengaku dengan keesaan Allah dan ketuhanannya. Dia sipu dua. Iman ni, simpulan iman ni nombor satunya, kita tengok kok bahasa baru kita ni, demikianlah perkara-perkara yang menjadi simpulan iman serta usul pengenalannya serta mengaku keesaan Allah Ta'ala dan ketuhanannya. Jadi dia sipu kesimpulan iman ni, kata ginilah. Simpulan iman ni dua komponen dia buat. Nombor satunya ketuhanan Allah. Makna kita iktiraf tak ada Tuhan lain dah melainkan Allah. Situ dia nak ni. Sebab tu mula-mula orang masuk Islam, dia tidak memadai dengan berkata Allah saja. Pasal apa? Sebab kita nak ambil ketuhanan Allah ni, kita kena reject, kena buang semua Tuhan lain. Sebab tu dia ada nafi isbat. Dia kaedah orang sebut nafi isbat. Nafi ni la ilaha, isbat illallah. Dua komponen. Dan kalau orang nak masuk Islam, dia tambah soal asyhadu. Maknanya aku bersaksi, aku mengaku. Asyhadu, mengaku gapo, bersaksi gapo, la ilaha, tak ada Tuhan dah, semua kita tolak Tuhan, illallah. Itulah makna ketuhanan Allah. Faham situ tak? Kalau orang masuk Islam, kita nak ajar, kita ajar dia, kita kata Allah Muhammad Rasulullah. Tak boleh, tak sah. Dia kena la ilaha illa. Itu sepakat ulama. Okey. Selepas ketuhanan Allah tu sah laginya, keesaannya. Dah kita iktiraf dah tak ada Tuhan lain ambil Allah. Lepas tu kita nak keyakinan kita bahawa keesaannya. Apa makna keesaannya? Dia tak kosing orang. Dalam semua hal, tak ada orang yang boleh campur tangan. Semuanya tidak boleh campur tangan. Dia seorang mutlak. Inilah dia orang panggil simpulan iman. Jadi hak kita nak sipu, sebab tu nama dia akidah. Akidah ni makna simpulan. Ini kita nak sipu kemah dua perkara tadi. Tolak Tuhan lain melainkan Allah. Lepas tu nombor dua pula, Allah ni mutlak, dia tak kosi dengan orang dalam segenap perkara. Faham situ dia? Maka itulah dia, sahlah iman kita. Baik, kita pergi sikit lagi dah. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Qurannya, dan menjadikan ia akan tiap-tiap sesuatu, maka mentakdirkan ia akan dia
mentakdirkan. Dan firman-Nya dan adalah pekerjaan Allah Ta'ala, qadar yang dikodarkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan dialah Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, lalu dia qadar tu makna dia menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdirnya. Itu makna dia. Ini surah Al-Furqan ayat 2. Dan firman-Nya lagi, dan urusan Allah itu adalah satu ketetapan yang ditentukan berlakunya. Ini surah Al-Ahzab ayat 38. Ini Allah. Bila dia cipta, semua makhluk ni dia cipta. Tak ada satu makhluk pun yang keluar daripada ciptaan Allah. Sebab ada dua je sini, Khaliq dan makhluk. Allah ni kita panggil Khaliq, mana Khaliqnya orang tuan pencipta. Tolak dia, semuanya makhluk belakang. Khaliq, kalau orang ngaji Arab kan, dia khalaqa tu maknanya mencipta. Bila disebut Khaliq, ubah perkataan sikit, panjang sikit, Khaliq, dia kejadi dia panggil ismul fa'il, isim fa'il orang ngaji nahwu. Makna dia pencipta, ia membuat. Adapun makhluk dia panggil ismul maf'ul, kena buat. Untuk kita faham hak tak erti Arab ni, pembuat dengan kena buat. Kalau cipta pula, pencipta dengan kena cipta. Kalau tulis pula, penulis dengan kena tulis. Jadi dalam hak cipta ni, perkataan cipta ni, pencipta maknanya tukang pencipta, tukang buat ni Allah. Makhluk ni kena cipta. Siapa dia makhluk ni? Tolak Tuhan makhluk selalu. Mudah ya. So je pencipta. Hak lain semua makhluk terserah lah. Raja mana, malaikat, jin, hatu, jembalan, gapo semua ni, langit, bumi, matahari, semua cakrawala ko, sama ada besar ataupun kecil, semua dia panggil makhluk. Pasal apa dia buh nama makhluk tu? Dia guna ismul maf'ul tu pasal kena cipta. Jadi tak ada terlepas satu objek pun, satu benda daripada penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham situ tak? Baik, bila kita faham tu makhluk, keyakinan kitanya makhluk ni dia tidak bui bebas bergerak. Walaupun kita sendiri yang usaha, kita nampak kita sendiri yang suak nasi dalam mulut. Kita berjalan, kita nak pergi mana? Jauh, nak pergi Switzerland, kata tak? Adakah kita secara mutlak ia buat benda tu? Dia beri kita ni pilihan dan ikhtiar. Tetapi semuanya berada dalam satu lingkungan Tuhan. Kita tidak bebas sebenarnya. Dia beri bebas kita berikhtiar dan usaha, tapi semua ni dengan izin dan ketentuannya. Kalau dia tak izin, tak jadi. Kita buat lagu-lagu mana pun, walaupun kita boleh suak nasi buah mulut kita. Pasal apa kita boleh suak nasi buah mulut kita? Sebab dia izin. Usaha kita, ikhtiar kita. Kalau dia tak izin, tak boleh suak. Jadi lingkungnya, dia lingkung makhluk, dia tak boleh bergerak ni pada hakikatnya. Inilah dia panggil takdir. Kita berjalan ni mengikut skrip yang Allah telah suratkan sejak azali di Lauh Mahfuz. Setiap kelip mata kita, setiap pergerakan bibir kita, langkah kaki kita, pergerakan tangan kita dan apa saja, semuanya itu dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicatatkan sejak azali lagi. Cuma dia suruh kolam, dia cipta kolam tu, dia suruh kolam tulis. Bukan teka tu bahawa ID tu yang ada idea baru tulis tak. Kan kita, akidah kita, salah satunya makhluk pertama yang diciptakan Allah ialah kolam. Walaupun ada hadis lagi aras.
Kita ambil lah kolam. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala tu dia to be idea tikut tu je dia nak. Tika kolam tulis tu baru dia ada idea tak. Kalau kita nak sebut idea sejak azali lagi, cuma dia suruh kolam tulis. Gapo dia kolam tulis semua serbi. Segala kejadian dan takdir makhluk ini kolam dia tulis. Bila sudah jadi takdir ni duduk dia simpan di Lauh Mahfuz, maka malaikat petugas ni akan ambil dari masa ke semasa. Nampak sila? Kalau kita baca tafsir dalam surah Al-Qadar tu, malaikat ambil setahun. Dia setahun sekali dia ambil. Jadi malam Lailatul Qadar tu dia turun tu untuk laksana setahun. Bergeraklah dia. Hak nak buat turun ribut, nak buat turun rezeki, nak mati orang apa semua dia. Jadi hak tahun depan mereka tak tahu lagi. Dia pergi naik pula. Ambil orang panggil gapo tu senaga tugas daripada Tuhan. Tak? Tapi senaga tugas ni, apa ni? Benda-benda yang Tuhan takdir ni ada sejak azali lagi. Malaikat tak tahu lagi. Kalau lagu tu kalau kita ambil daripada apa yang disebut dari tafsir tadi, rupanya Malikul Maut dia tak tahu orang nak mati tahun depan. Setahun sekali dia ambil. Kalau kita boleh baik dengan Malikul Maut, kita tanya, adakah kawan dari senara demo tahun ni? Ke mana? Beda. Tanya. Dia kata tak ada lagi. Lega. Tahun depan dia turun pula, tertanya pula. Ada dari senara? Ada ni, sudah. Kalau dia ada, tak boleh buat kerja lain dah kita ni tak. Kena buat persiapan lah kita ni. Okey. Kita faham tu dah? Mana kita ni makhluk dalam lingkungan takdir dia. Ni nak syarah. Tadi baru terjemah. Bermula perkataan pengarang rahimahullahu ta'ala. Pengarang ni Tuan Asah. Hak tulis dalam bahasa Arab. Dan demikian itu artinya beriman dengan qadar dan terdahulu mengetahui Allah Ta'ala akan segala yang ada sebelum menjadikan ia akan dia. Mutamalik. Faham tak gapo dia kata? Cuba perhati. Boleh faham Mizi gapo dia kata? Beriman dengan qadar dan terdahulu mengetahui Allah Ta'ala akan segala yang ada sebelum menjadikan ia akan dia. Ni nak ayat gen je. Maksud pengarang ialah kita beriman dengan qadar dan kita meyakini. Qadar tu kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui setiap sesuatu yang belum wujud sebelum dia menjadikan sesuatu itu. Dia tahu dah gapo nak jadi itu sebelum dia buat benda tu, sebelum dia lahirkan kita. Sebelum kita ni wujud. Mula-mula kita percantuman benih mak ayah kita dalam rahim mak kita tu, Tuhan dah ada dah. Dia tahu dah nak jadi gapo. Hak ni nak kerja jadi tukang rumah, hak ni nak jadi doktor, nak jadi lawyer. Dia tahu dah. Dia tahu sebelum dia cipta. Situ nak royak dah. Nak faham tu deh? Okey. Ni dia royak panjang ni pasal benda akidah tu. Dia takut ni tuan kita ni berkalinya. Dia takut kita salah faham. Salah faham dengan qada dan qadar ni. Sekarang kita dah tahu dah, kita faham kedudukan lagu mana dah. Qada dan qadar Allah tu tidak kata dia buat supaya kita kata makhluk buat. Perancangan 5 tahun sekali. Rancangan Malaysia ke-5, ke-6, ke-7, dak. Dia tak ada rancangan-rancangan. Rancangan dia sejak azali lagi. Cuma malaikat je tahu dari masa ke semasa. Boleh faham tu dah? Inilah kita nak sipu dalam iman kita, akidah kita. Lagu inilah dia qada dan qadar. Kalau nak tanya selalu dah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika menjawab pertanyaan Jibril yang bertanya ia daripada iman. Dia hadis ni hadis panjang.
Hadis ni ialah ketika Jibril itu dia mari, dia berupa jadi orang. Ni kita terkenal, kita biasa dengar semua dah hadis ni. Cuma nak sebut sepatah lalu bagi siapa dia tak biasa dengar. Ada satu kali itu Jibril dia berupa jadi orang, sebab cara dia mari wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak cara. Salah satu caranya, banyak caranya Nabi tak nampak tengok, dia terima daripada Jibril. Tapi ada kadang-kadang dia mari duk selo. Baik. Jadi hak ni dia tidak menyampaikan wahyu. Dia mari, dia menyampaikan asas-asas agama. Sebab itu dia tidak jadi ayat Quran ni, dia jadi hadis. Sebab dia tak buat mari kalam Allah. Dia mari pengajaran. Pengajaran lah Nabi faham daripada kehendak Tuhan tu, maka dia lapaskan dalam bentuk hadis dia. Faham tak dia? Jadi bila dia berupa jadi orang itu, dia tanya gapo dia Islam, gapo dia iman. Maka siapa tepat iman tu? Dia kata ma huwal iman. Dia tanya Nabi gapo dia agak iman. Maka Nabi kita pun jawab. Yang menyebabkan sahabat ni kata pelik. Bila Nabi jawab iman tu, bila ditanya akhbirni anil iman, royaklah kat aku gapo dia iman. Nabi kita kata an tu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Siapa ke habis tu Nabi bila ni ruku iman tu, siapa kepada qada dan qadar ya akhir sekali ta, wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah, iaitu qadar baik dan qadar jahat mari daripada Allah. Orang laki-laki tak ni moga orang tak kenal belaka kan. Nabi je kenal. Dia mari duduk dekat dengan Nabi, dia sandar lutut dia dengan lutut Nabi. Bila Nabi jawab iman tu, Nabi bilang ruku iman percaya kepada Allah, kepada malaikat Rasul, apa ni kitab Rasul apa semua sampai habis, dia kata sadaqta, betul mu. Jadi sahabat kata ni bukan orang nak ngaji lagu ni. Macam cikgu tanya anak murid, hak mu jawab saat ni betul hai Muhammad. Jadi bila dia tinggal pergi, bila dia lepas habis majlis tu, lelaki itu pergi tak tahu gimana, maka Nabi pun sebut, dia kata hadza Jibril atani yuallimukum umuraddin, lebih kurang gitulah. Dia kata hak mari saat ni adalah Jibril, dia mari jumpa aku ni nak mengajar kamu tentang agama. Ni hadis ni lah ni, panjang hadis ni. Jadi dia ambil sedutan daripada hadis tadi bahawa membenarkan engkau dengan Allah Ta'ala dan sekalian malaikatnya. Ni jawapan Nabi ni. An tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, dan segala kitabnya, wa rusulihi, dan segala rasul-rasul pesuruhnya, wa bil yaumil akhir, dan pada hari akhir ataupun hari kiamat, dan membenarkan engkau wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah, qadar baik dan qadar jahat. Jadi maknanya percaya kepada qada dan qadar ni duduk nombor ni dalam bilangan ruku iman. Faham tu tak? Apa disebut nombor ni tu? Sebab tertib Nabi sebut lagu tu. Nabi sebut akhir sekali qada dan qadar. Ni cerita ni, apa ni, hadis ni ialah diriwayatkan oleh Muslim, menceritakan oleh Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaan Jibril tentang iman, iaitu beriman kepada Allah, segala malaikat, kitab-kitab. Sebab tu kita kena, walaupun kita tak boleh bilang sosok malaikat, kita tahunya Jibril, Mikail, Raqib, Atid, tak? Malik, Ridwan, gitu ya tak? Malaikat ni bilangnya dia wallahu alam, tetapi disebutkan lebih ramai daripada manusia. Dia duduk di alam lain, alam malakut. Tak? Adakah kita kena tahu semua dok? Kita tahu hak lebih kasar gitu. Kita kena beriman bahawa adanya malaikat yang menjadi petugas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ni maksum. Dia tak buat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat ni dia tidak deraka ke Tuhan, dia tak batas patah, dia buat gapo hak Tuhan suruh. Tak makan, tak minum, tak tidur, tak letih, tak lapar. Senanglah dia, tak ada syurga neraka dia. Lepas kita kata tak puas ke dia duduk lagu tu, tak lagi kedai, tak lagi berjalan. Ni tak puas apa? Mesti cara dia lagu tu. Tuhan tak ada buatlah nafsu supaya kita, perut pedas supaya kita ni. Dia suka cara dia. Kerja dia ialah bertugas semua. Ya. Supaya kita kata bila dah hari akhirat nanti, duk tugas neraka tu kat duduk di neraka, duk tugas. Kau dah bakar orang dia. Apa? Dari tahun berganti tahun, beribu tahun, tak sampai bila-bila. Tak puas kau. Duk. Itu kerja Tuhan belaka dak. Jadi kita nak beriman ni ada malaikat. Lepas tu kita beriman pula kepada kitab. Hak kita wajib kena ngajinya kitab Al-Quran. Tapi kita kena beriman bahawa Rasul-Rasul dulu pun ada kitab juga. Nabi sekurang-kurangnya kita tahu. Nabi Musa ada Taurat. Nabi Isa ada Injil. Nabi Daud ada Zabur. Dan ada pula suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim apa semua sekali dah. Jadi kitanya beriman maknanya kita yakin bahawa Rasul-Rasul dulu pun turun kitab juga. Lepas tu kita wajib pegang kepada kitab tu, ngaji kitab Zabur, kitab Taurat. Dok. Kita ni wajib pegang dan ngaji Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Rasul-Rasul. Rasul-Rasul ni semuanya dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Start daripada Nabi Adam. Berapa ramai Rasul-Rasul ni disebut dalam kitab-kitabnya 313 orang. Nabi ni 124,000. Nabi-nabi ni 124,000. Rasul ni pula 313 orang. Hak sebut dalam Quran ada 25. Jadi banyak dari kitab-kitab akidah dia sebut hak wajib kita tahunya hak sebut dalam Quran 25. Walaupun kita tidak boleh bilang, acu bilang 25. Cari-cari tak jumpa, tak apa. Asalkan kita kenal bila orang sebut nama tu, kita kata ni Rasul dah ni. Apa bukan Rasul? Ini Rasul sebut dalam Quran ni. Ni termasuk dalam hak 25. Kalau dia kata Nabi Ayub ada ke tak ada? Ayub ada. Ibrahim ada, Ismail, Lut ada belakang. Kalau sebut Husain, tak ada. Maknanya kita reti dah tu. Kalau dia sebut ada Nabi Imran ada? Tak ada. Nabi tak ada. Imran dah 25. Ada. Yakub, Yakub ada. Yusuf ada. Daud ada. Zubir tak ada. Jadi kalau kita duduk lagu tu, dia kata maknanya cukuplah kita untuk percaya kepada Rasul-Rasul. Itu makna dia dah. Baik. Hari kiamat, mana sebanyak mana kita duk mengaji dengan start daripada kubur. Kita percaya ada dia bincang dah ni dalam kitab ni belum pada ni. Seksa kubur lagu mana, ada hari dibangkitkan semula pada mahsyarnya, cara bicara, timbangan amal, titian sirat. Tu semua benda-benda yang kita wajib kena tahu. Wajib bukan sekat tahu, kena beriman. Kalau kita tak percaya adanya titian sirat, dibentangkan di atas neraka tu, jahanam tu, dia kira kufur, punuh iman. Tak ada daerah hitungnya amal, tak ada timbang-timbang amal. Amal yang baik, amal yang jahat, buh atas cepet dua ni tak ada itu cerita koya dah. Kena ngucap semula. Dia punuh iman ni kena ngucap semula. Kalau punuh semayang semula. Dan tajuk yang kita bincang ni akhir sekali ialah qadar baik dan qadar jahat. Ketentuan baik dan buruk adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu dah. Kemudian, dan bermula perkataannya dan mengaku dengan keesaan Allah Ta'ala dan ketuhanannya. Artinya tiada sempurna mengesakan Allah Ta'ala dan mengaku dengan ketuhanannya, melainkan dengan membenarkan akan qadar Allah Ta'ala, kerana ia satu rukun daripada segala rukun iman yang ni. Makna dia gapun. Katanya pengarang ni mengaku dengan keesaan Allah dan ketuhanannya, sebab dia sebut dah dulu tadi.
Keimanan kita ni, simpulan iman ni ada dua. Kita iktiraf keesaan Allah dan kita mengaku ketuhanannya. Dia kata tak sempurna kalau setakat mengaku saja, tidak sempurna mengesahkan Allah dan mengaku dengan ketuhanannya, melainkan dengan beriman kepada qadar. Faham tak? Tak cukup dengan tu, kena beriman dengan ketentuan, percaya dan yakin bahawa segala apa yang berlaku di atas diri makhluk ini adalah di bawah qadar ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa dia? Kerana ia adalah satu rukun daripada rukun iman. Dia rukun iman ni ada tolok so dia tak jadi 5. Dia tak boleh pakai CP matematik. Tak apalah kita kalau punuh iman punuh so ada 5 lagi dah. Majoriti lagi orang duk cari majoriti nak mereta dah. Jadi majoriti lagi dah. Email ni dia tak kira, dia tak boleh pakai CP matematik. 5 tolak so jadi kosong. Ni pelik. Hukum matematik tak pakai. Makna kalau kita tolak so rukun email dia tak jadi 5, dia jadi kosong. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat. Semua cukup 5. Kita percaya belaka tapi tak percaya ke qada dan qadar. Jawab dia, iman dia jadi kosong. Tidak kata esok kak Tuhan tengok tak apa, dia iman dia punuh so, dia punuh qada dan qadar. 5 ada lagi boleh masuk syurga. Hak tu amalan baik, amalan jahat dia timbang mana berat. Hak kita ada buat sembahyang, puasa, sedekah, gapo amalan wajib dengan sunat dia besar. Mungkin nimbe tak ada 2 cepet tu dah. Lepas tu dia bubuh sebelah hari pula hak jahat, hak minum arak, judi, curi, tak semaya bubuh sebelah. Dia tengok mana congik dah. Tengok congik alik nyebur alik dosa, sudah masuk neraka. Congik alik berat alik pahala, boleh masuk syurga. Tu amalan. Tapi iman dah dia tak timbang lama ada duk perasakan ada ni kan. Percaya ke Allah, percaya ke Rasul, percaya ke malaikat, apa semua cukup dah. Tak percaya qada so dia kata. Kalau kira congeknya berat ni lagi 5 lawan so do. Hak ni dia tak pakai timbang. Tolak so out selalu. Tak percaya ke hari kiamat misalnya. Dia percaya dah moga-moga lain percaya tapi tak percaya hari kiamat, jawab dia kosong. Ni kek ada CP me CP me tidak serupa CP amal lah. Gitu dah. Boleh faham kan sebab itulah mustahak kita dijaga iman, jangan punuh habis licin selalu. Sebab tu kena jaga hati kita ngaji ni, kena yakin ni biar betul. Mulut lidah kita kena jaga, jangan salah kecek. Kadang-kadang kita tak sedar kecek jadi punuh iman habislah KO lalu. Sebab apa dia jadi gitu, orang boleh jadi punah iman. Kita ngaji sekarang punah kecek mengabal. Jadi kita kena jaga benda-benda gitu. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula qadariyah. Ni qadariyah ni satu pahami yang dia letak usaha dan ikhtiar manusia ni, hak kita dah buat ni Tuhan tak caput tangan. Tuhan tak tahu. Dia lock kita. Dia berlainan dengan Jabariyah. Jabariyah tu dia sebelah dia beralih pula. Kita ni tak ada gapo, Tuhan belaka. Hak ni dia pun kita belaka. Tuhan buat je kita, buat cedah, lepas tu ikut mu nak buat. Tidak ada qada dan qadar yang mengingkari akan qadar. Sebab tu dia sebut qadariyah ni, dia tak terima qadar tu. Orang yang berfaham qadariyah di zaman ini, dia kata majusi bagi ini umat, seolah-olahnya agama majusi bagi umat lain. Sebabnya umat Nabi Muhammad ni tak ada majusi. Majusi ni supaya kalau kita tengok dalam Quran tu, Nabi Sulaiman kan dia jumpa dengan Raja Balqis tu kan. Dia sebut dalam Quran tu duduk sembah api. Majusi. Duduk sembah api. Jadi tuan kita ni kata, kalau kita berfaham qadariyah, gapo qadariyah tadi dia tolak qada-qadar.
serupa Majusi zaman Nabi Sulaiman mula. Okey. Jika sakit mereka itu, maka jangan mengunjungi kamu akan mereka itu. Kalau dia sakit, tak segi zero, dia kata. Kalau orang Qadariyah. Dan jika mati mereka itu, maka jangan kamu hadir akan jenazah mereka itu. Boleh faham tadi? Kerah dia ni. Dia tak ui kita lagi. Sakit demam, jangan dia pergi zero. Mati gapo, jangan dia pergi. Kubur, jangan tengok jenazah dia. Dia ambil mana ni? Menceritakan akan dia oleh Abu Daud dan Al-Hakim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ni hadis ni dia buat mari terjemuh hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Faham? Gapo makna? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Qadariyah tu, golongan yang tidak percaya kepada qadar tu adalah agama Majusi untuk umat ini. Seolah-olah sebut agama Majusi tu. Sekiranya mereka sakit, maka janganlah ziarahi mereka. Tu salah lagi bubuh-lah. Jangan ziarah, dia kata. Ini buah balah belaka kapun. Buat apa dia mau tak pergi ziarah dia tu sakit tu. Tak sigih dia Qadariyah. Tapi tak boleh kena ngesuh sungguh. Kalau dia tu ngesuh sungguh Qadariyah tu, tak boleh pergi sungguh ni Nabi tak pergi. Enggak tak ada orang lain ni Qadariyah ada. Tapi ya Allah, kalau dia kata kawan tak percaya ke qada dan qadar, tak boleh pergi lah. Apa Nabi kata tak boleh pergi. Dia mau sakit tak boleh pergi, tak percaya qada qadar. Dan sekiranya mereka mati, maka jangan menghadiri jenazah mereka. Nampak macam perpecahan pula ada. Tapi ada dalam Islam kita bab berpecah, dia suruh pecah benda lagu ni. Ya. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim daripada Abdullah ibn Umar. 8:3 minit dia lagi dia. 8:4 minit lagi ni tak ambil tak? Waktu betul je dah. Betul je. Dan firman Allah Ta'ala, dan menjadikan ia akan tiap-tiap sesuatu, maka mentakdirkan ia akan dia. Mentakdirkan. Artinya mensakatkan ia akan dia dengan masa dan tepat dan panjang atau pendek dan putih atau hitam atau lainnya. Baru ni rasa disebut dah ni. Dia naknya firman Allah Subhanahu Wa Taala, dia Allah tu menjadikan sesuatu, maka dia yang mentakdirkannya. Baik gini. Allah macam tak adil lah. Bila dia buat satu benda, dia bukan kata lepas gitu. Dia ada kadar dia. Setiap pergerakan, setiap gapo makhluk buat ni, dia ada dalam takdir dia. Maksudnya Allah menghakkan dengan masa. Macam kita ni, Tuhan hak masa. Umur sekat mana? Sekat tu ya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Apabila mari ajal seseorang itu, tidak boleh ditempuh walaupun satu saat, tidak boleh dicepat walaupun satu saat. Sebab apa tu? Takdir lah tu dia panggil. Takdir ni sakatan. Kalau kita nak terjemuh kod Melayu kita, takdir ni sakatan. Tuhan sakat dah. Rezeki kita dia tulis Tuhan. Baik. Kata contoh, dia tulis. Kita ni, hak masuk dalam perut kita ni, berapa kilo gula. Katakan dia bubuhnya, gula ni start daripada kita ni mula-mula lahir ke dunia sampai ke mati, katakanlah 300 kilo gula. Maka makanlah kita. Pagi buat air dalam gua tu pada gula makan. Bila siapa habis dah bajet tu, mati. Nampak tak? Ukuran tu tepat. 300 poin berapa sudu gula, tiba-tiba kita makan suap tu, tak ada dah rezeki kita. Habis rezeki dah. Kena mati dah dia tu, tak ada. Sebab bila Tuhan tu sejak azali lagi. Orang ni berapa gula masuk gula. Baik. Sebab tu lah kalau kita ni paruk makan gula masa muda, sedekah bajet kita tu ada sebanyak tu gula, tapi kita boruh. Muda lagi gibahan muda-muda, doktor pun rayak. Pakcik, kena kurang sikit gula, sebabnya kena kecil manis dia kata. Dia pun kurang. Apa dia kurang? Sebab nak biar dengan bajet umur dia. Nampak tak? Pakcik,
kurang sikit makan lemak, makan gapo apa, kolesterol tinggi dia kata ni. Kita pun kurang. Pasal apa? Nak sudah dengan tempoh homo kita ni. Jadi benda ya Tuhan sakat kita tu. Semua benda-benda ni dia panggil takdir. Umur berapa, lagu mana nak jadi pada kita. Umur berapa, rambut kita nak tukar jadi putih, janggut kita daripada janggut hitam nak jadi putih pada berapa, umur berapa, dia ada dalam hitungnya dia berlaku. Itulah dia kata panjang, pendek, putih, hitam, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia takdir yang kita belajar. Qada qadar ni benda lagu ni. Okey. Panjang dia dulu ayat cerita, agak-agaknya dia tuan kitab ni agak kita boleh faham dah makna qada qadar. Setara tu punya benda, firman Allah, dan adalah pekerjaan Allah Ta'ala qada yang dikodarkan. Artinya adalah perbuatan Allah Ta'ala menjadikan akan barang yang sudah takluk dengan dia oleh iradatnya pada azali. Wallahu a'lam. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah menjadikan qada mengikut apa yang dikodarkan. Maksudnya Allah menjadikan setiap sesuatu tu tertakluk kepada iradatnya. Iradatnya apa? Kehendak dia. Dia nak suruh jadi lagu tu. Tidak ada benda yang berlaku keluar daripada iradat dia. Artinya tak ada benda hak Tuhan tak say tiba-tiba jadi juga. Hak Tuhan nak tiba-tiba tak jadi. Tidak seperti kita. Ada benda hak kita nak tapi tak jadi. Ada benda hak kita tak say jadi juga. Tu makhluk. Tapi Tuhan, hak kalau raya kulit duk sebut bagai mitok, bagai jadi, bagai kanduk, bagai boleh, itu kan Tuhan lagu tu. Punuh kalau tengok orang kulit tu dia duk royak. Sama agung tu bik gini bagai mitok, bagai kada. Bagai kanduk, bagai boleh, bagai mitok, bagai jadi. Tu duk belawak. Tuhan. Kita ada benda. Sebab tu Tuhan dia gaya kita kan. Dia gaya asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Dia kata mungkin benda hok mu benci sangat tak siwi jadi tiba-tiba jadi juga atas dirimu. Tapi mu tak tahu, mungkin dia baik bagi kamu. Wa asa'an tuhibbu syai'an, dan mungkin ada benda hak mu nak sangat. Benda-benda tu fahuwa syarrul lakum. Benda tu buruk bagi kamu, mu tak tahu. Jadi kalau orang hak duduk di kotak-kotak, bapa aku duk ikhtiar sangat. Jak bodoh lagi aku duk kena hak tenor ni dak. Kehegi mari menikah dengan orang lain. Apa? Saya kata, munak apa? Mungkin buruk bagi kamu, mu tak tahu. Aku yang tahu. Mengikut iradat kehendak aku. Nampak sih tidak? Pasal apa? Kita makhluk. Tuhan tak ada barang tu. Asalkan dia nak, tentu jadi. Bila dia tak set, tak sah, tak jadi. Nampak sih tidak? Ada 3 minit lagi. Ni siapa masuk dia habis dah tu, dia balik semula kepada perkataan musannif. Hak pengarang yang kita asal. Disusun ni dia lagu tu. Dia buat mari pengarang asal, dia terjemuh, dia syarah, dia hura. Katanya tu yang kita ni. Fawailul liman sara qalbuhu fil qadari qalban syaqiyan. Laqadir tamasa biwahmihi fi fahsil ghaibi sirran katiman wa ada bima qala fihi afakan athima. Maka kekejian bagi mereka yang jadi hatinya mati yang sakit pada qadar. Sesungguhnya telah menuntut ia akan rahsia yang disempurnakan dengan wahamnya pada memperkasa daripada yang lenyap. Biar nak baca cara dia dah. Kita nanti tengok hak ubah bahasa. Dan jadilah ia sangat pembohong lagi yang sangat berdosa dengan sebab barang yang berkata ia pada qadar itu. Makna dia gini. Seseorang itu menjadi keji, huduh orang itu. Bila dia jadi huduh? Bila mana hatinya menjadi sakit terhadap qadar Allah. Ni. Huduh kita ni, buruk kita ni, bila hati kita jadi sakit terhadap qadar Allah. Lagu mana jadi sakit dia kata ni? Dia berusaha untuk mengetahui sesuatu yang telah disembunyikan oleh Allah daripada pengetahuan makhluk. Dia nak tahu lagu mana qadar Allah. Dia nak belek tengok. Dia Tuhan royak dah. Barang ni aku tak royak kat orang. Mereka pun dia tak beritahu.
Tapi dia korek nak tahu juga. Situ dah. Ini orang panggil orang yang sakit terhadap qadar. Dia menggunakan sangkaannya. Bila dia tak jumpa jawapan, mungkin siapa dia tahu apa nak berlaku. Dia guna sangkaan. Jadi tok nuju dia. Untuk mengambil tahu sesuatu yang lejap. Benda tak boleh tahu dia. Mula dia suka kayak gini. Tak. Jadi akhirnya dia menjadi seorang pembohong. Kau dekat muka teka tu gak bagi hak Tuhan terkedi nak jadi lagu mana. Dan berdosa apabila bercakap mengenai qadar. Sebab tu benda qadar tak ada kecek lebih. Ini adalah hak Allah. Orang lain ni dia guna prerogatif. Kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dia syarah sikit dia, penyakit hati dua macam dia kata. Pertama penyakit keinginan, kedua penyakit kita kesamaran. Kena pergi sikit nak perhabis ni dah. Makan seminit dua dah. Yang lebih keji daripada keduanya penyakit kesamaran, dan yang lebih keji segala kesamaran itu kesamaran pada pekerjaan qadar. Ni dia beli ayat ni kita ubah. Penyakit hati itu ada dua jenis dia kata ni. Tengok ni. Nombor satu penyakit keinginan, nombor dua penyakit kesamaran. Tengok tu dah. Awak nombor satu nombor dua tu mudah. Dia kata pula antara dua penyakit itu ada dua kan, penyakit keinginan, penyakit kesamaran. Ni hak ni dia kata ni lebih keji, buruk ni lagi. Yang paling keji dalam segala penyakit kesamaran ialah kesamaran pada perkara qadar. Yang lebih menepaak segala makan ni bagi hati itu, oleh kerana kita tak boleh cara dia buat qadar. Janganlah anggap cara dia. Maka dia nasihat sini, kita nak cari makan ni hati kita, sebab hati kita ni perlu makan ni. Lebih menepaak segala makan ni bagi hati itu ialah iman, dan ia lebih menepaak segala obatnya ialah Quran. Duk sini makan hati yang paling menepaak ialah iman. Kalau tubuh jasmani nak makan nasi tak? Hati makan ni dia iman. Subur iman, subur hati. Ubat hati yang paling mujarab apa dia? Quran. Maka barang siapa menuntut sembuh dengan yang lain daripada Quran dan hadis, maka dia daripada lebih jahil daripada segala jahil, dan ia lebih sesat daripada segala sesat. Ni, sesiapa yang mengubah hatinya, hati dia sakit, dia nak cari ubat, dia cari selain daripada Al-Quran dan hadis, maka dia adalah manusia yang paling jahil dan paling sesat. Tengok. Cari Quran, cari hadis. Jadi kalau ada orang kata punuh lah kan, nak ngaji sikit, nak ngaji tafsir Quran, nak ngaji sikit, ngaji hadis, dia kata. Tak comel kecil lagu tu, kita biadab dengan Nabi. Ya Nabi pesan kepada kita tinggal dua perkara. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggal saka kamu dua, Nabi kata. Mu tidak akan sesat selama-lamanya kalau mu pegang dua perkara ni. Apa dia? Kitab Allah Quran wa sunnatan Nabi hadis. Sebab tu tuan kitab ni dia kata Quran dengan hadis. Tiba-tiba kita kata kalau ngaji Quran, ngaji tafsir Quran, ngaji hadis, punah dah kita kata. Tengok. Jadi dia lah jadi punuhnya, lawan hak Nabi, dan dia kata obat kita Quran. Nak faham qada-qada tengok Quran. Kita tak sedut main dengan hujah-hujah logika, hujah logik, hujah gapo, nak pakai hujah akal. Quran ada ke hadis ada, pegang hak tu. Dia kata kalilah kita cari obat lain, obat hujah akal. Nak faham satu benda guna logik, guna akal. Dia kata lebih sesat daripada orang sebanyak-banyak orang hak jahil, dia jahil sekali. Banyak-banyak orang sesat, dia sesat sekali. Paling jahil dan paling sesat. Itu kesimpulan dia buat. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala berfirman, nak habis ini, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa'un. Artinya berkata olehmu, hai Rasulullah, Quran itu menunjukkan akan sekalian beriman daripada kesesatan dan menyembuhkan daripada kejahilan. Kerana ni berdalilkan pada firman Allah yang bermaksudnya, tengok firman Allah ni kata lagi ni, katakanlah hai Muhammad, katalah hai Rasulullah,
Al-Quran itu adalah petunjuk kepada orang yang beriman daripada kesesatan dan menyembuh daripada kejahilan. Quran ni dia kata nak ditunjuk kepada orang sesat, obat kepada jahil. Kena rapat diri kita ni, kena jadi rapat dengan Quran. Baca saja tu puak kita ni, kita berhenti sekat baca. Oleh kerana itu Quran ni kita kena tahu makna dia, tafsir dia. Bukannya penuh kita baca Quran, lepas tengok terjemuh, lepas tu buat hukum sendiri. Siapa kata lagu tu? Kitab tafsir bila ada royak, dua mari pula pendapat ulama ni kata gamu, ulama ni kata gapo. Dia bincang pula. Tapi bincang kita tu kita berdasar pada Quran dengan hadis. Kalau kita bincang, kita tak pegang Quran dengan hadis, kalau mudah tok guru tu dia buat supaya wah tu dia kata jenis wah tak ada tali dia tu. Tali-tali ni Quran hadis dia kata. Wah ni dia kata kalau dah tak ada tali ni dia kata kita nampak sedap dah tahu orang duk tengok bisa dia kata duk melenggai begini. Duk melenggai tapi tak tahu kuano. Hilang air wah tu tak. Kalau tak ada tali kita tengok wah siapa comel melenggai dia tu nampak comel pada wah ada tali sebab dia nak pergi tali ni. Mana? Tengok pandai tu dia buat tasbih, dia buat misal, analogi dia pandai. Orang yang tak pegang Quran hadis ni dia kata supaya tak ada tali, nampak melenggai molek tapi tak tahu pakuan. Jadi kita ni kena pakai pelunggu dia, tali dia. Sebab dia kata sini Quran tu petunjuk bagi orang sesat dan dia boleh menyembuhkan segala penyakit jahil. Dan firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, artinya dan menurunkan kami daripada Quran barang yang ia menyembuhkan penyakit jahil dan rahmat bagi sekian orang yang beriman. Firman Allah yang bermaksud kami ni Allah menurunkan Al-Quran sebagai penawar yang menyembuh penyakit jahil dan menjadi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Jadi akhir sekali dia tutup sini dia kata maka Quran itu ubat yang sempurna bagi segala penyakit hati dan badan dan penyakit dunia dan akhirat. Ni kesimpulannya dia kata Al-Quran adalah obat yang sempurna untuk merawat segala penyakit hati dan penyakit badan jasmani serta penyakit dunia dan akhirat. Itulah dia. Jadi pandai ni dia pusing-pusing kat mana, hakik sekali dia sipu dengan Quran. Jadi kita ni manusia kita kita beriman ni, maka kita tidak boleh putus daripada Al-Quran dan hadis dan sunnah. Setakat itu dah kita sambung ke depan. Wallahu a'lam.